Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Okey, para pelajar, sila baca bersama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa tadi Allah membukakan pintu hati kita untuk terus belajar dan mempelajari ilmu. Insya-Allah. Baiklah anak-anak pelajar. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat, bidang Al-Quran, di bawah tajuk mudahnya tajwid. Okey, dalam tajuk ini, kita akan tengok ataupun kita akan menilai hukum nun sakinah dan tanwin dan hukum mim sakinah yang dipelajari dan mengamalkan dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah. Jadi bila selesai je tajuk ni, para pelajar boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, insya-Allah. Asasnya, yang pertama menerangkan maksud dan cara bacaan. Hukum tajwid berikut. Okey, berserta dengan contoh. Hukum tajwid bagi izhar halki, idgham ma'al ghunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Okay, yang kedua menerangkan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut. Hukum tajwid berikut beserta contoh. Okay, bagi hukum tajwid ataupun hukum mim, yang pertama iaitu izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mithlain. Asas yang ketiga, mengenal pasti dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tajwid di atas. Okey, seterusnya belajar kita tengok unit yang pertama. Okey, anak-anak pelajar boleh buka buku teks muka surat 15. Okay, unit yang pertama, hukum nun sakinah dan tanwin. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum nun sakinah? Apakah yang dimaksudkan dengan tanwin? Nun sakinah ialah huruf nun. Okay, huruf nun yang tidak berbaris. Okay, yang tiada baris atau juga dikenali sebagai nun mati. Okay, kita jumpa dengan dalam ayat Al-Quran, nun yang ada tanda bulat di atasnya. Itu dipanggil sebagai nun sakinah atau juga dikenali dengan nun mati. Manakala tanwin. Okay, tanwin ialah baris dua. Iaitu baris dua di atas ataupun baris dua di bawah ataupun baris dua di hadapan. Sebenarnya tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Okay. Kedua-dua bunyi tanwin. Bunyi tanwin adalah sama dengan nun mati. Okay. Apabila hukum nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka lahirlah hukum 5. Okay. Yang dimaksudkan dengan hukum 5 di sini ialah kerana terdapat 5 hukum untuk nun sakinah dan tanwin yang terdiri daripada izhar halqi, idgham ma'al ghunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Okey, sebagai tambahan, para pelajar boleh tengok dekat spektrum ilmu. Okay, tanda nun sakinah dan tanwin dalam Mashaf Resam Osmani.
Okay, kita kebanyakan Al-Quran diterbitkan dalam Mashaf Resam Osmani. Jadi mudah untuk kita kenal pasti di mana tanda nun, sakinah dan tanwin. Okay, tengok pada kolom yang pertama, nun bertanda mati. Okay, tanwin baris atas, tanwin baris 2 di bawah dan tanwin baris hadapan. Okay. Cara bacaan dia adalah izhar. Kolom yang kedua, nun. Okay, tidak diletakkan sebarang tanda. Huruf selepas dia mestilah berbaris. 2 di atas, 2 di bawah dan 2 di hadapan. Okay, bila tengok kepada baris tersebut, maka bacaannya adalah idgham atau ikhfa. Okay, kolom yang ketiga, nun ada tanda mim kecil di akhir nun. Okay, disambut ataupun diteruskan dengan huruf satu baris di atas, mim kecil, baris di bawah, mim. Ada juga kat situ mim kecil. Begitu juga dengan baris hadapan. Terdapat mim kecil. Jadi, cara bacaan di sini adalah iqlab. Okay? Cuba banding bezakan. Ada perbezaan untuk setiap kolom-kolom tersebut. Jadi, bila kita jumpa baris tersebut dalam Mashaf Osmani, mudah untuk kita baca cara bacaan. Sama ada izhar, idgham atau ikhfa dan iqlab. Okay, seterusnya pelajar kita tengok kepada hukum nun, sakinah dan tanwin. Okey, sebagaimana anda ketahui, hukum nun dan tanwin. Terdapat 5 hukum nun tanwin. Atau dipanggil juga dengan hukum 5. Okey, kita tengok satu persatu. Hukum izhar halqi. Maksud izhar halqi apabila nun, sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Apakah huruf dia? Okey, hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Okey, sama-sama kelas, sama-sama pelajar. Sebut sama-sama ustazah. Huruf izhar halqi adalah ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Terkumpul dalam perkataan aghin kha'ahu. Okey, ulang sekali lagi. Aghin kha'ahu. Okey, kita teruskan. Cara bacaan. Untuk izhar halqi, cara bacaan, bunyi nun jelas dan nyata. Okey, contohnya. Okey, sama-sama ikut ustazah. Okey, sama-sama ikut ustazah baca. Contoh yang pertama, man amana. Man amana. Okey, di sini kita jelaskan, nyatakan huruf nun yang bertanda mati tersebut. Man amana. Contoh yang lain. Okey, sama-sama sebut. Jurufin har. Jurufin har. Jurufin har. Selain itu, min ghillin. Okey, sebut sama-sama. Min ghillin. Okey, seterusnya. La'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Okey, jelas dan nyata sebutan bunyi nun ataupun tanwin di situ. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita pergi kepada hukum yang kedua. Idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. Maksudnya apabila nun sakinah
dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, iaitu ya, waw, min, nun. Sebut sama-sama pelajar. Hurufnya adalah ya, waw, min, nun. Ya, waw, mim, nun. Yang terhimpun dalam perkataan yauman. Yauman. Okay, cara bacaan menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengun. Kita gabungkan huruf nun selepas dengan huruf selepasnya dan dengun. Okey, contohnya miwalin. Macam tu. Okey. Miwalin, dengun. Okey, perkataan seterusnya ataupun contoh seterusnya ayyakfuru. Terus kita dengun huruf ya di situ. Ayyakfuru. Okey, yang ketiga bisuratim min mithlih. Bisuratim min mithlih. Okey, seterusnya wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Okey, boleh ya belajar? InsyaAllah boleh ya. Okey, kita teruskan lagi dengan hukum yang ketiga, iaitu idgham bila gunnah. Okey, maksud idgham bila gunnah di sini ialah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, iaitu lam dan ra. Dua huruf sahaja, iaitu lam dan ra. So, idgham bila gunnah. Kita kenali dengan idgham bila gunnah. Cara bacaannya menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengun. Okey, kalau idgham ma'al gunnah serta dengun, tapi idgham bila gunnah tanpa dengun. Contohnya fa'illam. Terus kepada huruf selepasnya, iaitu lam. Fa'illam. Mir rabbih. Mir rabbih. Okey, seterusnya qayyiman liyunzir. Qayyiman liyunzir. Okey. Seterusnya ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Okey, hukum yang keempat, iqlab. Apakah yang dimaksudkan dengan iqlab? Iqlab ialah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, iaitu satu huruf sahaja. Tunggal, yakni ba. Ya, hurufnya ba sahaja. Kita kenali dengan iqlab. Cara bacaannya menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Okey. Contoh. Yanbu'an. Yanbu'an. Okey. Min ba'd. Min ba'd. Seterusnya Sami'un basir. Sami'un basir. Seterusnya Mustaghfir bil-lail. Mustaghfir bil-lail. Yang terakhir, hukum yang terakhir itu ikhfa hakiki.
Okay, maksudnya apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, iaitu ta, tha, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qa, ka. Yang terdiri ataupun yang dihimpunkan dalam perkataan satujza saddaka fasid dotozin syazza. Cara bacaan bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham serta dengun. Contoh dia, in kuntum min dinikum qawlan thaqila ghafurun syakur. Para pelajar boleh baca, boleh cuba untuk sebut setiap contoh yang diberikan. Untuk aktiviti hari ini, buka muka surat 18. Baca dan kenal pasti hukum nun sakinah dalam ayat serta lengkapkan jadual di bawah. Pelajar boleh salin dan buat latihan, buat aktiviti tersebut. Kita teruskan dengan unit yang kedua. Hukum mim sakinah. Maksud hukum mim sakinah. Mim sakinah atau mim mati ialah huruf mim yang tidak berbaris. Sama ada baris atas, bawah atau hadapan. Mim sakinah adalah mim yang mati. Terdapat 3 hukum bagi mim sakinah apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita kenal pasti terdapat 5 hukum. Mim sakinah hanya 3 hukum. Yang pertama, idgham mislain. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Apakah huruf izhar mislain? Huruf untuk izhar mislain adalah huruf mim. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Jadi cara bacaan adalah memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengun. Contoh dia, lahum masal. Lahum masal. Ataupun lahum mastata'tum min quwwah. Pada ayat yang kedua tu terdapat 2 hukum di situ. Mim mati bertemu dengan mim berbaris atas dan mim mati bertemu dengan mim baris bawah. Yang kedua, mim sakinah. Hukum ikhfa syafawi. Satu huruf juga seperti idgham mislain, iaitu huruf ba. Menyembunyikan bunyi mim serta dengun. Cara bacaannya adalah menyembunyikan bunyi mim serta dengun. Bila kita baca tak berbunyi huruf mim tersebut. Contohnya, tarmihim bihijarat wa anihkum bainahum bima anzalallah. Seterusnya, izhar syafawi yang ketiga. Terdapat 26 huruf hijaiyah. 26 huruf bagi izhar syafawi. Cukup mudah untuk mengenali hukum mim ni. Sebab untuk idgham mislain terdapat 1 huruf.
untuk ikhfa syafawi, hurufnya hanya satu iaitu ba. Yang selebihnya 26 lagi adalah huruf bagi izhar syafawi. Hurufnya adalah hamzah, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim. Mim bukan ya, nun, waw, ha, ya. Okey. 26 huruf tersebut adalah huruf bagi izhar syafawi. Bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengun. Okey, kena sebut dengan jelas. Contoh dia, salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Okey, boleh? Okey, para pelajar, seterusnya kita tengok aktiviti. Muka surat 20. Baca dan kenal pasti hukum mim sakinah dalam ayat serta lengkapkan jadual di bawah. Jadi para pelajar boleh buat dalam kertas kajang dan hantar kepada ustazah. Okeylah kelas. Setakat ini saja untuk kali ini. Jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.